Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Diriwayatkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan makanan kepada unta, menyapu rumah, menjahit sandal atau kasut, menampal pakaian, mengembala kambing, makan bersama pelayan. Dalam perkataan menggoreng ikan dibuang, tak ada dalam terjemahan dia. Makan bersama pelayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa malu membawa barang belanjaannya dari pasar menuju ke tempat keluarganya. Beliau juga pernah bersalaman dengan orang kaya dan orang miskin. Mengawali salam, tidak meremehkan pemberian. Bila beliau diundang meskipun hanya beberapa kurma kering, bukan beberapa potong roti, beberapa kurma kering, hasyafut tamar. Beliau juga memberi makanan, berbudi pekerti baik, karakter baik, pandai bergaul, muka berseri-seri, tersenyum tanpa tertawa, berduka cita tanpa masak, tanpa berkerut dahinya, rendah diri tanpa merasa hina, dermawan tanpa berlebih-lebihan, lemah lembut dan kasihan terhadap orang Islam. Tidak pernah merasakan kenyang dan tidak pernah menghulurkan tangan terhadap makanan meskipun sangat ingin. Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang selalu mengadu kepada Allah adalah orang-orang yang khusyuk dan tawaduk. Sedangkan orang yang selalu mengadu kepada hakim, yakni pemerintah, adalah orang yang tinggi hati dan sombong. Dia juga mengatakan, barang siapa yang melihat dirinya sendiri berharga, maka dia tidak akan mendapatkan bahagian tawaduk. Fudail pernah ditanya tentang tawaduk, dia menjawab, rendah diri untuk kebenaran, menyelamatkan diri untuk kebenaran, dan menerima kebenaran dari orang lain. Dia juga pernah mengatakan, Allah menurunkan wahyu kepada gunung. Allah berfirman kepada seorang Nabi di antara kamu sekalian. Gunung-gunung menjadi panjang tinggi dan gunung Turusaina menjadi rendah pendek. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa AS kerana dia, yakni gunung Sinai, rendah diri. Junaid pernah ditanya tentang tawaduk. Dia menjawab, merendahkan lambung kepada orang lain dan lemah lembut kepada mereka. Wahab bin Munabbih mengatakan, sebagian ayat yang diturunkan Allah dalam berbagai kitab, antaranya lain, sesungguhnya Allah telah mengeluarkan keturunan Adam dari tulang rusuknya. Tetapi aku belum pernah menjumpai hati yang lebih hebat tawaduknya daripada hati Musa. Oleh kerana itu aku telah memilihnya dan berfirman kepadanya. Menurut Ibnu Mubarak, sombong terhadap orang kaya dan rendah diri terhadap orang miskin sebahagian dari tawaduk. Abu Yazid pernah ditanya, bila orang itu harus tawaduk? Dia menjawab, orang yang tidak memandang dirinya sendiri mempunyai kedudukan dan bukan sebagai realitas keadaan serta tidak memandang orang lain buruk. Ada orang berpendapat tawaduk adalah kenikmatan yang tidak dapat diagitasikan atau dipopularkan. Sombong adalah cubaan yang tidak dapat dikasihani. Dan kemuliaan terletak pada tawaduk. Ibrahim bin Syaiban mengatakan, keagungan terletak pada tawaduk. Kemuliaan terletak pada taqwa dan kemerdekaan terletak pada sifat qanaah. Saya telah mendengar Abu Sa'id Al-A'rabi mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri telah mengajariku. Dia mengatakan bahawa orang yang paling mulia dibagi menjadi 5. Ada 5 golongan. Iaitu ilmuwan yang zuhud, ahli fiqh yang sufi, orang kaya yang tawaduk, orang fakir yang bersyukur,
dan orang yang berpangkat yang mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan yang muka bersih. Orang yang berpangkat yang mengikut sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang sifat khusyuk dan tawaduk. Dan di antara sifat khusyuk dan tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu gambaran ringkas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebalik kemuliaan baginda seorang nabi dan rasul. Nabi memberi makan pada unta. Maksudnya beri makan pada ternakan. Rasulullah handle sendiri. Ambil makanan, beri makan pada unta yang menjadi kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sifat tawaduk. Kerana orang yang punya kedudukan dan pangkat tidak mungkin melakukan pekerjaan remeh ini. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyapu rumahnya, yuqimu baitahu. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyapu rumah. Bila kita sebut segala sifat-sifat ini, bukanlah menunjukkan kebiasaan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak kekok melakukannya. Bukanlah makna Rasulullah kerja Nabi pagi-pagi bagi makan unta. Lepas tu sekian-sekian. Pasti terbengkalailah tugas utama baginda SAW. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini atau ringkasan hadis ini, Rasulullah tidak kekok untuk melakukan demikian. Nabi tak kekok nak beri makan unta, Nabi tak kekok untuk sapu rumah, Nabi tak kekok untuk dia tampas sendiri kasutnya, Nabi tak kekok untuk memasak sendiri, menolong khadamnya untuk masak. Nabi SAW tak kekok untuk memikul barangnya sendiri daripada pasar, pergi ke rumah isteri-isterinya untuk dihantar. Sama yang kita faham yang saya sebutkan tadi bukanlah menjadi kerja Rasul setiap hari. Tetapi Rasulullah tak kekok buat benda tu. Nabi tak rasa rendah atau tak rasa terhina melakukan perkara-perkara tersebut. Ini lambang tawaduk baginda SAW. Itu diringkaskan begini. Bahkan Rasulullah SAW menampal pakaiannya. Nabi mengembali kambing. Mengembali kambing itu Rasulullah. Bila orang tanya pada baginda apa yang Nabi lakukan. Waktu muda-muda dulu. Maka kata Rasulullah, kuntu ar'al aghanim ataupun kuntu ar'al ghanam. Aku dahulu ternak kambing. Aku ambil upah daripada penduduk Mekah. Tapi bukanlah maksudnya Rasulullah kerjanya lepas dakwah beli kambing, jaga kambing. Bukan. Ini Nabi tak ada masalah. Dia ceritakan latar background Rasulullah dulu kembali kambing. Macam kalau kita tengok, kalau seorang berjaya, dia tak segan dulu kata, saya dulu kerja cari botol je dulu. Dulu saya kerja kutip besi-besi buruk. Dulu. Dia cerita dulu. Untuk tunjukkan dia tak malu daripada mana asal dia. Maka Nabi SAW mengembala kambing. Dan Rasulullah makan bersama pelayannya. Sini dia silap terjemah, dia kata goreng ikan. Dia asal sebenar ialah Rasulullah makan dengan pelayannya. Dan Rasulullah kadang-kadang bila pelayannya tak reti nak menyediakan makanan tersebut, yathanu ma'ahu. Nabi sama-sama tolong dia. Yang menguli gandumnya. Kata tahan, asalnya makna uli. Rasulullah SAW bila pembantu Rasulullah menyediakan makanan. Kadang-kadang tak reti nak siapkan, sediakan. Rasulullah tolong bagaimana menyediakan makanan. Bukan terjemahnya goreng ikan. Nabi SAW tak goreng ikan. Kalau nanti kan orang lain terjemah pula goreng ikan kembung lah, ikan merah lah. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan hadis. Bila saya tengok apa yang Rasulullah SAW makan. Nabi ni makan apa? Supaya kita tahu keseluruhan Rasulullah makan. Apakah ada sabit hadis Rasulullah makan ikan? Adakah sabit? Di sana ada hadis. Kisah bila Rasulullah SAW menyuruh Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyekat kelompok musyrikin Mekah. Golongan Quraisy. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat mengikuti Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjadi komander tentera ketika itu. Dan jumlah mereka 300 orang. Bagi meninjau pergerakan musyrik Mekah. Dan Rasulullah SAW membekalkan kepada mereka satu jarak atau satu karung kurma. Untuk 300 orang. Satu karung kurma. Itu saja yang Rasulullah berikan sebagai bekalan dengan keadaan negara Madinah waktu itu. Maka mereka pun bergerak.
Dan mereka sampai satu kawasan. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, dia beri makan setiap seorang hanya satu biji kurma. Untuk satu hari. Lalu yang mendengar hadis ini bertanya, bagaimana kamu buat? Maka jawabnya, kami ambil kurma tadi, kami isap. Kami tak makan lagi. Kemudian bila masuk tengah hari, bila kami campur air, baru kami makan. Di satu hari itu sebiji kurma je makan. Ini tentera Abu Ubaidah al-Jarrah. Sebab terhad, ada seguni je buah kurma dengan 300 orang tentera. Seorang sebiji-sebiji. Sehingga sampai peringkat makanan pun habis. Habis makanan. Lalu kami mencari-cari takut ada makanan. Maka beberapa orang sahabat berjalan. Mereka lalu tepi pantai. Akhirnya mereka jumpa seekor ikan paus besar. Hut. Paus yang amat besar. Lalu mereka bertanya pada Abu Ubaidah. Sebab bila Rasul lantik Abu Ubaidah pemimpin, nak apa pun tanya ketua. Nak makan pun kena tanya ketua. Kerana ikan ni mati. Dalam bahasa Arab, ikan paus ni panggil ambarun. Ambar, ini paus besar. Mati. Lalu kata Abu Ubaidah, kita dalam keadaan darurat. Walaupun ikan ni bangkai, kita makan. Sementara kita pula ialah wakil-wakil Rasulullah. Kita ni mulia. Kerana kita wakil-wakil Nabi SAW. Berjuang pada jalan Allah. Dan kita darurat. Dia beri 3 alasan. Waktu tu mereka tak tahu bahawa bangkai ikan boleh makan. Tak tahu. Kerana ikan dikecualikan dengan nama bangkai yang dilarang. Maka Abu Ubaidah tengok, boleh makan tak boleh makan. Orang tanya pada dia sebagai pemimpin. Abu Ubaidah beri alasan pertama, bahawa kita darurat. Alasan yang kedua, kita ni fisabilillah. Tengah perang ni. Bukan kita buat maksiat. Bukan kita buat benda tak kena, tak betul. Perang. Yang ketiga, kita ni Rasulullah yang hantar. Rasulullah yang hantar kita ke sini. Maka ini mungkin satu pertolongan Allah pada kita. Lalu mereka mula makan. Selama sebulan mereka makan ikan tu. Kerana tentera Abu Ubaidah diminta jaga kawasan ini untuk tidak meninjau pergerakan musyrik Mekah selama sebulan. Di sebulan mereka tinggalkan anak isteri mereka untuk berperang. Lalu mereka makan ikan paus. Makan. Maka dikorek mata, biji mata dia. Di kawasan biji mata, Abu Ubaidah suruh sahabat-sahabat masuk dalam kawasan biji mata. Maka ternyata boleh muat sampai 13 orang. Sahabat. Mana mata tu besar. Mata paus. Lalu Abu Ubaidah menyuruh supaya tulang rusuknya dicabut. Ambil. Ditegakkan. Lalu kami bawa unta paling besar. Jalan bawahnya. Dengan kami boleh jalan bawah tu. Dan ini ikan paus yang besar. Lalu mereka pun makan sama sebulan. Sampailah mereka pulang bertemu dengan Nabi SAW. Waktu mereka pulang. Dan mereka cerita pada Rasul mereka makan bangkai. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, huwa rizqun akhrajahu lakum. Ialah rezeki yang Allah beri pada kamu. Ini rezeki Allah bagi. Fahal lakum min syai'. Apakah kamu ada bawa sikit? Ada tak lebih-lebih lagi? Untuk kami pun nak makan juga. Kami pun nak makan. Lalu kata Ubaidah ada. Maka dikeluarkan. Dan dibawa untuk dimakan oleh Nabi SAW. Ini merupakan dalil, satu-satu dalil tentang Rasulullah makan ikan. Tapi taklah dalil Nabi goreng ikan. Maksudnya, ikan paus. Ikan itu mungkin telah dikeringkan. Dikeringkan ikan sebab teknologi mengeringkan makanan sudah berada pada zaman Nabi SAW. Kerana Rasulullah juga makan daging kering. Kita panggil qadid dalam bahasa Arab. Qadid, daging tadi dijemur, dicampur sedikit garam. Dicampur sedikit garam, kemudian dijemur. Kemudian makan, buat sup ke dan sebagainya. Daging tu tahan lama. Itu teknologi simpan daging. Kita dulu, saya pun sempat, bila mak kami ambil daging tu jemur. Lalu kita pun makan, dipanggil daging masing ni. Ada istilah lah orang kampung saya panggil. Daging yang dijemur, dicampur garam. Kita simpan, berbulan-bulan lamanya. Zaman tak ada peti sejuk. Maka dalam bahasa Arab kita panggil qadid. Rasul makan. Sama berlaku pada ikan. Bukan zaman Nabi Allah Musa sudah ada ikan masin. Dipanggil samak mumallah. Kerana itu satu cara untuk menjadikan makanan itu bertahan lama.
Maka ikan paus tadi dimasingkan dia. Maksud jemur jadi ikan masing lah. Maka itu yang Nabi SAW makan. Diberikan maka Rasulullah makan. Ini satu hadis tentang bagaimana Rasulullah memakai ikan paus. Ada pun ikan-ikan lain kerana saya katakan negara Arab. Madinah jauh daripada laut. Maka bukan sumber ikan menjadi sumber utama. Itu kalau cerita tentang Rasulullah makan ikan, ini antara satu hadis tentang Rasulullah makan ikan paus. Dan Rasulullah memakannya untuk menunjukkan keharusan. Harus makan. Dan ini juga mengajar kepada kita satu adab pada musafir. Kadang-kadang kita musafir. Kita balik rumah, kita ceritalah ke bini kita makan sedap sungguh. Habis abang bawa balik, tak balik. Kena marah tu. Nanti kena pergi lagi. Maksud kalau kita makan benda sedap. Sedap. Memang rare lah makanan ni. Maka sunat kita bawa balik keluarga kita. Melainkan kalau tuan-tuan tak nak cerita. Tak nak cerita tak apa. Tak payah bawa balik. Jadi kalau makan sedap-sedap, jangan cerita ke rumah. Diam je. Ni kita cerita, dia pun minta pergi balik. Masalah. Dia pun terkeliur. Sampai keluar air liur. Macam air terjun keluar sedap. Kita cuma bagi cerita. Jangan bagi cerita. Bawa sekali. Tadi abang makan sedap sekian-sekian. Oh sedap abang. Mana dia? Ni ada. Bawa balik. Bawa makan pula. Itu kaedah dalam bab musafir. Kita belajar bab musafir sunat. Kita bawa sesuatu pada orang kita tinggal. Khususnya sesuatu yang kita cerita pada dia. Dan dia takjub. Cerita tu mentakjubkan dia. Jadi kalau kita tak bawa balik, lupa bawa balik saja. Dia cerita makanan tu tak sedap. Saya makan tak sedap. Obat tak nak makan dah. Walau sedap sebab apa? Sebab kita tak bawa balik. Itu kaedah dia. Ini di antara apa yang Rasulullah SAW makan. Iaitu ikan paus. Yang kita tak kata Rasulullah goreng. Mungkin ada orang lain siapkan. Tapi terjemahan di sini silap. Kerana dalam lafaz asal kitab tak sebut perkataan yaklis samad. Dalam bahasa Arab sebut yaklis samad. Goreng ikan. Tapi dia sebut yathan ma'ahu. Iza a'yahu yathan ma'ahu. Kalau tukang masak tu tak reti nak siapkan makanan, Rasulullah membantu dia menyiapkan makanan. Tak reti nak uli roti. Maknanya Rasulullah SAW juga reti untuk memasak. Boleh. Tinggal Rasulullah boleh membantu khadam dia untuk menyediakan makanan. Dan di antara secara umum, kalau saya sebut tadi makanan yang Rasulullah makan bersifat daging, arnabnya, ayamnya, ada hadis tentang Rasulullah makan ayam. Itu hadis Abu Musa al-Asy'ari. Kerana ada seorang lelaki, dia tak nak makan ayam sebab dia tengok ayam tu makan kotor. Ada orang kita kan, dia tak nak makan ayam kampung. Tengok ayam kampung makan tahi. Tengok anak dia berak depan tu, ayam tu datang catuk tahi tu makan. Kenyang ayam tu. Dia saya tak boleh makan ayam kampung, nampak kotor. Ayam bandar dia tak nampak. Makan apa? Tahu-tahu jadi KFC je, tak perasan. Baik. Jadi berlaku zaman sahabat. Bila dia angkat ayam, lelaki tu tak nak makan. Lalu Musa panggil, sini. Kenapa kamu tak makan ayam? Dia kata, saya tengok ayam makan benda kotor. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tak nak makan. Lalu kata Abu Musa, Rasulullah SAW makan ayam. Kafarahkan sumpahmu dan makan sekarang. Tidak, kamu macam menyalahi Rasulullah. Nabi suka makan ayam, kamu tak suka. Artinya ada nilai penghinaan di situ. Kita nak beritahu orang. Kata, ini orang baik-baik makan benda ni. Kita pun tak makan, lalu beri alasan yang tak elok. Tak elok. Seolah kita menghina dia. Menghina dia. Kalau kita beri alasan, saya tak boleh makan sebab perut saya sebu. Itu tak apa. Kita tengok orang tu makan tauge. Orang tu makan sayur tu, sayur ni. Kenapa awak tak makan? Saya perut cepat sebu. Saya tak boleh makan. Jadi menyebut faktor kesihatan. Atau faktor badan kita alergik. Tapi kalau kita menghina makanan tu, tak boleh. Sebab menghina makanan sama macam kita hina orang yang makan dia. Orang ni makan. Yang makan ni mungkin tok guru kita contoh. Lalu kita pun hina makan tu, kau kita hina. Itu macam kita sendir tok guru kita tu. Maka perbuatan tu salah. Sebab itu Abu Musa suruh dia kafarahkan sumpah dia, makan ayam sekarang. Apatah lagi bila menyebabkan Nabi SAW. Ini Rasulullah. Jadi pertama, Abu Musa nak tegur supaya jangan bersumpah untuk tak makan. Tuan-tuan tak nak makan, tak apa, sumpah jangan. Kadang-kadang orang ni sumpah, demi Allah aku tak nak makan dah ni. Wallahi, jangan bersumpah kalau tak nak makan. Cukup kita kata saya tak nak makan. Kenapa gunakan nama Allah untuk tidak mau makan sesuatu yang dihalalkan? Seperti kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kerana itu orang tu menggunakan nama Allah. Jadi kalau saya katakan,
seorang tu tak nak makan, cukup dia tak makan. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi makan arnab. Sebut dalam hadis bagaimana sahabat kerja dapat arnab. Maka sahabat hadiahkan lengang ataupun peha arnab. Peha arnab. Maka kita tak boleh kata, oh saya tak makan arnab, lalu bersumpah tak nak makan arnab sebab kesian macam kucing je. Tuan-tuan tak nak makan, senyap sudah. Rasulullah memakannya. Dan Rasulullah orang yang mulia. Dan mengikuti Rasulullah itu tanda kemuliaan seseorang. Ini antara daging yang Rasulullah makan. Arnabnya, ayamnya. Nabi pernah makan daging burung yang bernama burung khubara. Ini burung kat padang pasir. Nabi SAW pernah makan kambingnya, lembunya. Dan Nabi SAW pernah makan untanya. Dan Nabi pernah makan kudanya. Dia kan satu hadis. Ada pun yang kerbau tak ada dekat sana. Kerbau tak ada. Lembu Nabi SAW makan. Ada. Maksud daging tu ada masuk. Ada pun kita sebut tentang kerbau tu tak masuk. Ini sebahagian daripada daging-daging yang dimakan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tak malu membawa barang belanjanya daripada pasar menuju ke keluarganya. Rasulullah kadang-kadang. Semua sifat ini saya kata bukanlah setiap hari Nabi buat. Tapi Rasulullah tak kekok. Rasulullah pergi pasar, sebab nanti isteri kita beri alasan, tengok Rasulullah pun pergi pasar, abang pergi pasar tiap-tiap hari. Dah. Jam pula kita. Tengok Rasulullah sapu rumah ni. Abang mulai hari ni tiap-tiap hari abang sapu rumah. Dah lewat kita ke pejabat kena sapu rumah. Jadi bini tengok TV je. Ni semua Rasulullah buat. Abang kena ikut contoh Rasulullah. Isteri kita ni nak ikut contoh Ummu Jamilah. Itu isteri Abu Jahal nak ikut macam tu. Bila kita kata Rasulullah SAW dia tolong kerja rumah, bukan kerja Rasulullah setiap hari buat kerja rumah. Bukan. Tapi Rasulullah tak kekok buat kerja rumah. Tak kekok. Seorang suami yang baik tak kekok nak kacau air. Dia buat air. Nescafe sendiri ke Milo. Tak kekok. Ni sampai cawang pun tak tahu letak kat mana. Tak tahu kekok. Itu kekok tu. Tak tahu air panas kat mana. Ini tu gula tak tahu letak kat mana. Nampak no tak pernah masuk dapur. Dia masuk dapur macam masuk dalam hutan belantara. Sesat. Mana gula asyik jerit. Mana gula. Mana garam. Artinya Rasulullah SAW dia membantu. Tapi bukan pekerjaan baginya. Kerana wanita kekal untuk menjaga rumah tangga. Hal-hal rumah tangga. Dan ia uruf yang diterima dan sepakat. Dan setengah budaya, kalau tuan tengok setengah budaya, mereka tidak dibenarkan untuk mencampuri urusan dapur. Satu aib. Orang Afrika, atau budaya orang Afrika, suami dilarang masuk dapur. Tak boleh. Suami tak dibenarkan menyiapkan makanan. Kalau dia menyiapkan makanan, aib. Dikira lelaki ni dayus. Bukan dan setengah mereka yang akan baiki bumbung pun mesti isteri, bukan suami. Sebab ia adalah dalam autoriti rumah. Siapa macam tu? Tapi kita taklah sampai suruh bini banyak bumbung. Saya nak sebut tentang uruf. Uruf kerja rumah. Uruf kerja rumah. Supaya orang tak gunakan dalil ini secara mutlak. Benar Rasulullah menyapu rumah, tapi itu bukan dalil mutlak. Berarti Rasulullah tak kekok. Kalau kita suami sesekali ambil sapu rumah, tengok bini pun pening kepala, penat. Atau isteri pun balik lewat kerja, kita pun sapu. Tak ada masalah. Ada kotor tu depan kita. Maka Rasul memang menyapu rumah. Rasul memang menolong sebahagian kerja-kerja isteri-isterinya di rumah. Dan Nabi SAW bersalaman dengan orang kaya dan orang miskin. Nabi jumpa orang kaya, Nabi salam. Nabi jumpa orang miskin, Nabi salam. Sebagaimana Rasulullah memulakan salam. Hatta Rasulullah memulakan salam pada kanak-kanak. Maran Nabi SAW assalamu alaihim. Rasul lalu pada sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain dan Nabi memberi salam. Anas bin Malik yang waktu itu khadam baginda SAW. Bila satu hari dia jumpa kawanan kanak-kanak, dia pun beri salam. Lalu orang bertanya, kenapa kamu buat sedangkan kamu orang mulia, sahabat? Lalu kata Anas bin Malik, kerana aku melihat Rasulullah beri salam, maka aku beri salam. Ini tawadhu. Sehingga boleh memulakan salam walaupun di hadapan kanak-kanak. Bukan satu keaiban. Dan Nabi SAW bila diundang, Nabi datang. Walaupun hanya makan kurma kering. Ini dia terjemuh potong roti. Dalam naskah asal dipanggil hasyafut tamar. Hasyafut tamar itu kurma kering. Bukan kurma segar. Kurma segar kita panggil rutab. Kalau kita tengok di antara buah-buah yang Nabi SAW makan. Ialah semua jenis kurma.
Sama ada dia rutab atau dia tamar. Tamar ni yang dah kering. Rutab yang masih segar. Atau Nabi SAW diriwayatkan makan bitir, makan tembikai. Kisah Nabi makan timur. Bukan Rasulullah suka makan buah ceri padang pasir. Dipanggil kubas. Ceri padang pasir. Dia yang, kalau pokok sugi dipanggil pokok arak. Pokok sugi tu dia ada buah. Buah itu dipanggil kubas. Dan Rasulullah suka makan yang hitam. Kan yang hitam tu lebih manis. Dia ada merah. Kalau tuan-tuan tengok dia macam ceri. Bentuk-bentuk ceri. Tapi besar sikit lah pada ceri kita tu besar. Besar. Dia ada merah bila dia masak. Bila dia betulkan tu dia hitam. Jadi macam anggur. Ini buah yang Rasulullah makan. Dan Rasulullah suka makan buah tersebut. Kalau ada orang jemput Rasulullah hanya buat jamuan makan kurma, Nabi pergi. Kan Rasulullah bukan melihat pada makanan, pada nilai jemputan. Tapi kita dah sebut syarat jemputan tadi tak ada maksiat. Kalau dijemput ada maksiat, ada perkara yang menggugurkan anjuran supaya khatir, maka hukumnya akan berbeza. Maka baginda SAW pergi. Dan Rasulullah suka beri makanan. Nabi suka memberi makan. Sama ada mereka datang rumah para sahabat untuk makan. Sama ada sahabat datang ke rumah Nabi SAW untuk makan. Atau Rasulullah mengajak mereka makan. Atau disebut hadis Salman Al-Farisi. Bila mana Salman menghadiahkan pada Rasulullah makanan, maka Nabi menjemput, memanggil para sahabat untuk makan bersama Nabi SAW. Dan Rasulullah berbudi baik. Karakternya baik. Pandai bergaul dan sentiasa tersenyum. Tetapi Rasulullah tak ketawa. Maksudnya Rasulullah ini kan Nabi SAW basaman. Rasulullah seorang yang sentiasa tersenyum. Tapi bukan ketawa. Dan Nabi takkan ketawa tanpa sebab. Takkan. Ketawa tanpa sebab, senyum tanpa sebab, itu bukan karakter Rasulullah. Tetapi bila kita sebut Rasulullah ni senyum, bukan makna senyum tanpa sebab, duduk seorang-seorang pun senyum. Itu gila dah tu. Nabi senyum ada sebab. Sebagai satu bentuk sedekah. Dan Nabi tak akan ketawa tanpa sebab. Dan ketawa Nabi SAW bukanlah ketawa macam orang biasa. Ketawa Rasulullah dia tak berkekeh-kekeh macam kita lah. Bahak-bahak macam kita. Bukan kebiasaan Nabi SAW. Dan baginda SAW, seorang yang sentiasa berduka cita tanpa masam. Rasulullah ni seorang yang berfikiran jauh, berfikir banyak tentang umat. Tapi tidaklah sampai berkeruk dahi dia. Kita dah sebut dahulu bahawa antara dalam perbicaraan kita tentang sifat al-huznu, sedih. Kerana Nabi SAW mutawasil al-azan. Nabi sentiasa punya sifat sedih berpanjangan. Kerana sedih Rasulullah memikirkan umat dia. Macam kita ayah lah, nampak tenang. Tapi kita fikir anak-anak. Fikir anak ni nak kahwin, anak ni nak masuk universiti, anak ni, anak. Kita fikir anak ni pula gaduh ni, yang ni gaduh. Kita berfikir. Tanpa berkeruk dahi. Artinya benda tu fitrah. Bila manusia ada tanggungjawab, maka kesedihan menjadi suatu asas untuk dia membina tanggungjawab. Rasa sedih ni tuan rasa bimbang. Dek rasa bimbang tadi kita membina tanggungjawab kita. Rasulullah SAW lagi lah bertanggungjawab pada umat ini. Bagaimana Allah sebut dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan datang kepada kamu Rasul di kalangan kamu. Yang merasa berat apa yang menimpa kamu. Yang sentiasa inginkan kebaikan kamu. Dan kepada sekalian orang beriman, Nabi itu pemaaf dan penyayang. Ini disebut tentang 4 karakter baginda SAW dalam ayat surah Taubah. Nabi rasa berat apa yang menimpa. Nabi dengar orang ni anak mati, rasa berat, bersimpati. Nabi pergi, tenangkan dia. Rasulullah dengar orang ni kena tu, kena ni sakit. Nabi pergi, Nabi rasa berat. Nabi rasa terbeban dengan musibah sahabat-sahabat baginda. Itu Nabi ziarah, Nabi ke kubur. Bukan Nabi tegur bila orang tak beritahu siapa-siapa mati. Bila ada seorang tukang sapu masjid Nabi yang meninggal dunia. Para sahabat tak beritahu Rasulullah kerana menganggap tak penting sangat cuma sapu sampah. Tapi Rasulullah baginda ni sentiasa prihatin dengan setiap pergerakan sekeliling baginda. Dia prihatin, dia tengok semua. Akhirnya ditanya mana perempuan yang menyapu Cik Madinah. Kata mereka dah meninggal.
Lalu kata Nabi SAW, kenapa tak beritahu? Apakah kamu menganggap dia tak ada nilai di sisi aku? Tak payah beritahu. Lalu Rasul menyatakan, tunjukkan kepadaku kuburnya. Maka ditunjuk kubur dan Rasul solat dekat kubur. Solat jenazah dekat kubur. Solat jenazah kat kubur ni kita tak panggil solat ghaib. Solat ghaib kalau mayat tak ada. Kalau mayat tu ada, kita panggil solat jenazah lah. Sama ada jenazah tu duduk depan atau jenazah dalam kubur. Solat ghaib, di depan tu tak ada jenazah. Maka kita namakan solat ghaib. Supaya tuan-tuan tak tahu apa beza ada solat jenazah ghaib dengan solat jenazah sendiri. Bagaimana jenazah tu ada depan kita, walaupun dalam kubur dah ditanam. Dan syaratnya, para ulama sebut, bila kita baru tahu kematiannya. Dan berapa lama tempoh? Tempohnya sekadar kita yakini mayat tu berlanjut. Setengah ulama meletak tempohnya sebulan. Daripada tarikh kematian dan tarikh dia tahu. Dan tarikh dia belum solat. Artinya, makruh seorang mengulangi solat jenazah. Makruh. Jadi, kalau seorang tu dia dah solat jenazah, dia pun solat lagi. Makruh diulangi. Memadai sekali. Kenapa? Kerana jenazah ini perlu dipercepatkan. Kalau orang-orang tu baru, ada setengah orang alim, apa yang akan baca tentang kisah mereka, bila mana mereka meninggal dunia, dia solat jenazah sebanyak 600 kali. Kerana ramainya orang nak solat. Bila almarhum Abu Ala Al-Maududi meninggal dunia, dia ramai orang hadir tak boleh solat kat masjid. Dia solat dekat padang. Ramai sangat hadir. Maka orang solat di tengah padang yang cukup luas. Dia ramai. Ini cerita-cerita, bukan kata ulama, kalau kamu nak ingin melihat siapa yang diterima oleh Allah, lihatlah ketika mana dia disolat jenazah. Ada tanda diterima oleh Allah. Ya, dia disolat jenazah. Tengok ramai mana solat. Dengan ratusan ribu manusia, mungkin jutaan manusia, menandakan penerimaan Allah. Kemudian kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam rendah diri tanpa merasa hina. Nabi tawaduk, tapi bukan menghina diri. Sebab apa beza tawaduk tanpa menghina diri dengan tawaduk menghina diri? Tawaduk berdasarkan ilmu. Bukan tawaduk berdasarkan kepada hawa nafsu. Ilmu. Baginda sallallahu alaihi wasallam lembut pada semua orang Islam. Dan tidak merasa kenyang. Dia dah sebut tentang maksud kenyang. Bukan kebiasaan Rasulullah kenyang. Barangkali Nabi dalam masa 3 hari kenyang sekali. Ataupun Rasulullah tak kenyang berturut-turut selama 3 hari. Bagaimana hadis tentang kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak pernah menghulurkan tangan terhadap makanan meskipun sangat dingin. Dalam terjemahan betul ataupun dalam naskah Sailah, Rasulullah tidak bersifat tamak. Tidak bersifat tamak. Jadi ia boleh ditafsirkan pada semua benda. Walaupun sini diterjemah tidak menghulur tangan terhadap makanan meskipun sangat ingin. Tamak ini, bila kita sebut perkataan tamak, pertama tidak mengambil hak orang lain. Itu tamak. Yang kedua tidak mengambil bukan pada waktunya. Seorang mengambil sesuatu bukan pada waktunya, maka ia tamak. Kalau dia ambil pada waktunya, ia betul. Contoh buah tu, belum lagi masak, kita dah ambil siang-siang. Tamak tu. Jadi kalau orang tu ambil hak orang lain, maka tamak. Mengambil sebelum waktunya, maka tamak. Maksud Nabi SAW di sini tidak tamak. Nabi tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal keduniaan. Tidak. Sehingga mengganggu keutamaan akhirat. Sebab dalam makna tamak, dengan makna yang lebih khusus. Kita tuan-tuan duduk kat sini dunia, kita nak cari akhirat. Bila mana kita lebihkan dunia dari akhirat, berarti kita tamak. Pada benda yang tidak diperintahkan. Yang sepatutnya kita melebihkan akhirat. Sebab tu kita pesan awak ni jangan tamak sangat dunia ni. Akhirat kita nak. Kerana bila jadi watak manusia, atau pada usia-usia senja, masih lagi ambil dunia lebih banyak. Masih tengok TV lebih lama berbanding baca Quran. Masih lagi sembang kawan-kawan lebih lama berbanding dia berdoa dan bermunajat. Watak-watak itu menunjukkan kita masih lagi tamak dengan dunia. Walau dunia dah tak inginkan kita. Dunia dah tak ingin kita. Orang pun dah tak nak kawan kita, dah ramai kawan kita mati. Yang ada ni cuma kawan-kawan kita kenal lebih kurang. Temang minum air, temang ngeteh, temang ngopi.
Hakikat dia pun tak nak kawan kita. Kita dah tua. Bukan kata orang lain, anak kita pun tak nak kawan kita sebab kita dah tua. Anak pun tak nak kawan. Berarti tuan-tuan, kita sudah sampai waktu fokuskan pada akhirat. Tapi kita nak lagi dunia. Masih lagi nak ambil ni hati anak-anak ni. Akhirnya tak apalah, anak kau aku jaga. Dah jadi beban jaga cucu pula. Patut pergi masjid, pergi surau, pergi belajar. Dah terbeban. Sebab apa? Sebab dia nak kawan lagi. Itu tuan-tuan bila kita jadi atuk, berkawan dengan cucu, teruk kita. Kita perangai lebih budak pada anak tu, pada cucu. Lebih teruk perangai dia. Maka, saya selalu sebut bukan kita marah, jaga cucu dan sebagainya. Tapi kita tahu prioriti. Janganlah sampai anak-anak kita bebankan kita jaga anak dia. Walau kita dulu jaga dia. Dan kita tak bebankan orang lain jaga dia, kita jaga dia. Sampailah dia dewasa. Hari ni dia kahwin, dia empas pula anak tu ke diri kita. Kita kena jaga pula. Maka kita pun tanya, mana waktu kita beribadah? Mana waktu kita dahulu kita beralasan sebab kerja, sebab sibuk. Hari ni kita mencipta kesibukan sendiri. Kesibukan yang tak diundang ini. Patutnya kita dah cari akhirat lebih banyak. Maka ini kita nama tamak. Tamak lagi nak dunia. Contoh kita dah sebut cucu ni tak sayang kita. Tuan-tuan mati, tuan-tuan carilah cucu yang ke kubur. Melainkan boleh bilang dia cari. Sebab cucu tak akan kenal atuk dia. Maksudnya bila mati tak kenal. Ayahnya pun tak kenal. Maksudnya anak kita pun belum pasti akan melazimi ke kubur kita. Belum pasti. Sebab tu kita sendiri kena cari amalan kita. Kita sendiri kena sibukkan. Jangan duk harap anak-anak. Betul lagi cucu. Masa yang saya ada, Allah dah beri saya lengkap dah urusan dunia saya. Dah pencing dah. Inilah masa akhirat saya. Baca Quran. Biar khatam 3 hari sekali. Minggu sekali. Untuk ilmu. Cari kelebihan. Walau mungkin kita tak ingat dah apa yang ustaz-ustaz ngajar ni. Tapi kita dapat kelebihan untuk ilmu. Kemudian kita kata sepakat ulama' bahawa ibadat sunat yang paling afdal sekali selepas solat fardu ialah menuntut ilmu. Dan kita pun dah sebut bagaimana para ulama' berkeinginan mati dalam majlis ilmu. Dan kita pun tahu bahawa bila sahabat Allah Tustari menyatakan siapa yang ingin melihat majlis para Nabi, lihatlah majlis ilmu. Kita duduklah situ walaupun kita tak faham pun benda. Duduk je. Supaya kita mati dalam keadaan kebaikan. Ini kita cerita tamak. Dia orang-orang yang saya katakan waktu dunia dah tolak dia. Dunia tolak, dia tolak 3. Dia masih lagi menjadi orang yang gila-gilakan dunia. Dunia dah talak 3. Kerja dah tak ada yang offer kat dia. Dia minta pun memang tak dapat kerja. Tak laku dah sebab dah pencen 2 kali dah. Ni anak-anak pun sama dah tak balik rumah dah. Anak sibuk dah. Mesyuarat sini, mesyuarat sana. Anak. Kawan-kawan kita pun dah tak ada dah. Mati dah. 2/3 dah mati. Dah habis mati. Dulu meja makan penuh 40 orang makan. Kan tinggal 4 orang ni. Kita tahu ini dunia sedang talak kita. Dunia ni sentiasa sedang proses penceraian kita. Tanpa kita sedar. Dunia sedang buat satu proses menceraikan kita. Kita tak sedar. Dalam peringkat dicerai kita cerai. Talak 3. Baik kita yang bijak ni ceraikan dia dulu. Kerana cara dia menceraikan kita ini melalaikan kita daripada Allah. Sebab dia ceraikan kita dalam keadaan kita gila-gilakan dia. Akhirnya walau dah pencing masih belum dapat mencari akhirat. Sebab kita masih tergila-gila dunia. Walau kita dah tak boleh memilikinya. Sebab dah talak 3. Dia pun dah benci kita. Maka bila kita pada usia tertentu masih belum faham tentang isyarat daripada Allah. Supaya kita kembali pada Allah. Taubat. Menumpukan masa kita pada agama Allah. Patutnya begitu. Maka kita tamak dengan dunia. Itu cerita tamak. Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang selalu mengadu pada Allah, ini orang khusyuk dan tawaduk. Tapi orang yang suka mengadu pada hakim dan penguasa, ini orang sombong dan ujub. Fudail bin Iyad. Ketika mana dia nak bahas makna khusyuk dan tawaduk. Khusyuk, tawaduk adalah suatu sikap kita di hadapan Allah. Merendah diri, membesarkan Allah, mencintai Allah. Dan juga melihat diri kita tak ada apa-apa. Seorang bila dia ada masalah, tempat mengadunya ialah Allah, itu tanda dia orang tawaduk. Dan itulah tanda dia orang yang khusyuk.
Mengadunya cuma Allah. Sebab itu orang beriman, pengaduannya pada Allah panjang. Ini panggil munajat. Kita ada istilah doa. Doa ni minta setakat kita nak lah. Munajat ini maknanya pengaduan. Macam tuan-tuan cari orang tuan-tuan sayang, tuan-tuan pun mengadu. Saya ni ada masalah, bini saya macam ni. Saya ada masalah, suami saya macam ni. Ada orang kita percaya. Tapi dia masih lagi makhluk macam kita. Barangkali masalah yang kita cerita, dia lagi teruk pada kita masalah dia. Tapi dia pun tunjuk gentleman sikit lah, macam tak ada masalah. Kalau dia pun ada masalah. Tetapi kenapa kita tak mengadu kepada empunya segala-galanya? Allah. Saya selalu sebut di antara kekurangan kita, munajat kita dengan Allah pendek. Munajat kita dengan manusia panjang. Ini kalau tulis surat rayuan ke orang ni, mau 3-4 helai muka surat. Tapi kalau nak mengadu ke Allah ni sekejap, macam tak ada masalah. Walau masalah kita banyak. Kita cuba mengadu kepada Allah dengan panjang lebar hal anak-anak kita. Mengadu pada Allah dengan panjang lebar hal rumah tangga kita. Kerana Allah penjaga rahsia kita. Kita nak mengadu ke orang, dia pun kebel rahsia kita. Kalau tak selesai, dia tambah lagi pening kepala. Dah semua orang tahu pula. Baik kita mengadu pada Allah. Jadi di sini Fudail kata, tanda orang tu khusyuk dan tawaduk, pengaduannya Allah. Dan tanda orang tu sombong dan ujub. Sikit-sikit dia akan mengadu pada orang ada kuasa. Sebab itu dia cenderung baik dengan orang ada kuasa. Senang. Akan bertindak pada siapa yang dibenci. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita nak dekat dengan Allah. Sebab segala kekuasaan itu datang dari Allah. Segala ketenangan datang dari Allah. Semua dari Allah. Kullu min indillah. Katakanlah, semua itu dari Allah. Tapi bila kita tak faham dan tak sedar, rugi kita. Menghabiskan waktu-waktu kita mengadu pada makhluk, tidak pada Allah. Sebab itu waktu kita makin sukar, makin sukar. Tapi apakah tak boleh mengadu pada orang? Boleh. Tuan-tuan mengadu pada orang yang kadang hati kita dengan Allah. Dan yang kedua, kata ulama, biar bila kita bercerita hal masalah kita, biar lebih panjang waktu kita cerita pada Allah berbanding cerita pada orang. Cuba tuan-tuan, apa tuan-tuan nak cerita umur kita dah tua, kita dah tak mampu, dah tak berdaya. Dan kadang kita mengharapkan pahala dan redanya. Dan kadang kita masih cenderung pada maksiat dan kelalaiannya. Maka mengadu. Ya Allah, hati ini keras. Belum dapat menangis, hati ini keras. Belum ada kesedaran dan hidayah. Engkau Tuhan pemberi hidayah. Kau beri pada siapa yang kau kehendaki. Dan bila engkau beri tanda kau sayang, maka berikan aku hidayah. Sayangilah aku, Ya Allah. Kalau tuan-tuan munajat macam secara benar, maka Allah tak akan jauhkan kita daripada pintu ni. Tak akan. Tapi masalahnya, tuan-tuan munajat tu tak ada. Yang ada kita biarkan hidup kita macam tu. Jalan macam tu. Kalau ingat Allah, ingat. Tak ingat, tak ingat. Macam tu. Lepas tu hari kita semangat kuliah, semangat. Tak semangat, tak semangat. Macam tu. Yang patutnya kita ngadu pada Allah. Ya Allah, dengan umur tua macam ni, takkanlah aku masih tertipu dengan dunia. Dan tertipu dengan kejahatannya. Masih leka, masih lalai. Masih lagi bercakap perkara yang tidak menguntungkan dunia dan akhiratku. Masih lagi pandanganku melihat kepada dunia dan kecintaannya. Bukan pandangan melihat akhirat. Kata umur 60 patut tengok kubur alam barzah dah tengok. Apa bekalan kita? Tengok apa. Apa yang kita buat kat dunia ni untuk bekalan kat sana. Untuk kita jadi pemurah, ubah perangai. Ni masuk umur 60, perangai dunianya makin kuat. Pemarahnya makin kuat. Dan segala kelalaian-kelalaian masih tinggi. Ini kecuaian kita sebab kita tak mengadu pada Allah. Tuan-tuan, waktu kita baca Quran dan hadis, banyak. Allah beri hidayah pada siapa yang kehendaki. Allah kata Allah beri hidayah pada siapa yang kehendaki. Baik, Allah dalam menyebut tentang kehendak Allah letak satu peraturan. Kalau seorang kata gini, saya akan beri ikut saya nak. Saya ni ada duit, saya akan beri ikut saya nak. Kalau orang cuma diam macam tu, semua tak dapat. Kalau seorang mengayu, kata, Ustaz, boleh tak saya nak? Saya ini sekian. Pasti dia dapat. Memang saya kata saya akan beri siapa saya nak. Saya nak beri siapa, ikut suka saya. Ini duit saya. Kalau seorang mengayu, pasti dia dapat. Jadi bila Allah kata, aku beri hidayah pada siapa aku kehendaki. Kalau kita mengayu pada Allah, Ya Allah, berilah hidayah pada aku. Datangkan rasa cintaku pada akhirat sebagaimana kau berikan pada para sahabat Rasulullah. Cintakan akhirat. Datangkan rasa keinginanku untuk berjuang, menjaga agamamu sebagaimana engkau berikan kepada generasi yang terawal.
kalangan para sahabat Rasulullah. Kalau bila kita minta, kita mesti dapat. Masalahnya tak minta. Itu masalah kita. Dengan YB minta sangat. Walau confirm tak dapat. Ini dengan Allah. Sebab itu, bagaimana kata Fudail, mengadu pada Allah. Tanda orang tawaduk. Tanda orang khusyuk. Kemudian katanya lagi, barang siapa melihat dirinya ada harga, maka dia tak akan dapat bahagian tawaduk. Dia dah sebut semalam. Kenapa kita cepat koyak? Sebab kita rasa kita ni orang yang mulia. Sebab tu bila orang kutuk sikit, kita pun dah malu dah kita. Sebab kita tak ada apa-apa. Boleh datang pujian, mengikut apa yang Allah kendaki, mungkin datang kejian. Tapi kita terima kedua-duanya sebagai nilai muhasabah diri. Okey. Kalau orang kata awak ni sekian-sekian, saya okey. Tuan Nabi SAW, baginda dikatakan gila. Ahli sihir. Apakah kita jumpa ada orang mulia pada Rasulullah yang dapat gelaran seburuk itu? Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Nabi seorang tawaduk. Nabi cuma fokus pada perintah Allah. Rasulullah tak fokus pada apa orang kata. Kita ni tuan-tuan hidup selalu fokus dengan apa orang kata. Tapi kita tak fokus pada perintah Allah. Kalau kita fokus pada perintah Allah, maka apa pun yang orang kata, even orang puji, tak akan menjejaskan kita. Dan itu bila kita merasakan diri kita ni seseorang yang mulia, maka kalau orang kritik sikit, kita mula hilang kawalan diri kita. Dan kita tak ada tawaduk. Kita lihat tawaduk pada Nabi. Semua pada Nabi, tuan-tuan baca sejarah, pernah dikatakan gila atau bodoh. Semua. Tuan-tuan perkataan bodoh ni besar dia punya implikasi. Ini bodoh. Tuan-tuan pergi depan seorang profesor, awak bodoh. Agak marah profesor tu. Kita ni kerja tadi, belajar baru lepasan tadika je. Kerja kita tadika, sekolah rendah pun tak masuk. Jumpa profesor, kata profesor tu bodoh. Agak-agak moyang tak profesor tu. Rasulullah ini Rasulullah. Dapat wahyu. Datang mereka-mereka yang tak tahu apa. Lalu kata, hey bodoh. Hey gila. Ahli sihir. Sekian. Rasulullah tenang. Rasulullah tak rasa apa-apa. Mereka Nabi teruskan dakwah. Yang bodohkan Rasulullah beriman. Yang menyatakan Rasulullah ahli sihir beriman. Yang menyatakan Rasulullah pecah belah beriman. Yang nak membunuh Rasulullah SAW beriman. Demikian Nabi fokus pada perintah Allah. Jadi tuan-tuan masalah kita hari ni, kita terlalu fokus pada orang. Pujian dia. Fokus sangat-sangat. Lalu kita abaikan aspek yang utama, fokus pada Allah. Menyebabkan tawaduk tidak hadir dengan mudah. Katanya lagi, rendah diri yang tawaduk untuk kebenaran. Kalau itu benar daripada kanak-kanak pun kita ambil. Menyelamatkan diri untuk kebenaran. Dan menerima kebenaran dari orang lain. Bila sebut istilah tawaduk dan khusyuk, ia merujuk kepada yang benar kita terima. Yang benar kita dengar. Yang benar kita buat. Dan itu selamat. Tentang sejauh mana kita nak terima kebenaran. Atau kita letakkan hawa nafsu lebih utama daripada kebenaran. Kita tahu ni kita akan mati. Itu kan kebenaran. Tapi nafsu kata, teruslah berjoli atas dunia. Jadi kita masih ikut nafsu. So, kita dah beritahu dah tentang kebenaran. Yang akan kita bawa dalam kubur ialah amalan. Kita tahu. Tapi kita terus sibuk dengan benda-benda dunia yang kita tak boleh bawa. Jadi kita tak tunduk pada kebenaran. Jadi untuk menjadi tawaduk dan khusyuk, lihat kebenaran yang paling bernilai. Tentang kebenaran ni dia ada tingkat di maratib. Ada kebenaran pada urusan dunia. Cerita-cerita dunia ada kebenaran. Kita pun dengar. Benar ceritanya. Dan kebenaran paling tinggi ialah urusan akhirat. Ini kebenaran paling tinggi. Kebenaran ini dibawa oleh Rasul. Untuk hal dunia semua orang lain boleh bawa kebenaran. Nak cerita saham jatuh, saham naik. Nak cerita tanah ni mahal, tanah ni murah. Dia cakap benar. Tanah ni memang mahal sekarang. Dalam bab muamalah jual beli. Tapi Rasulullah bawa benar tertinggi, benar hak akhirat. Hidup akan mati. Hidup akan masuk kubur. Kubur ada malaikat munkar nakir. Kita dibangkitkan. Kita disoal jawab. Kita ada buku catatan. Ditimbang. Kita akan meniti sirat ke syurga atau sebaliknya. Ini kebenaran yang Rasul buat siang malam cerita kebenaran. Kebenaran duniawi, kamu sila uruskan. Kerana kalau kita tak dapat kebenaran duniawi, mudaratnya tidak besar.
Kalau seorang kata tanah ni mahal ni cik kena beli. Sebelum dia harga lebih tinggi. Kita mau beli, kenalah tipu. Tapi mudaratnya mungkin tak besar. Mungkin Allah ganti lebih baik pada itu. Memang tanah kita tak laku, tapi kita pun nampak tanah ni subur, kita boleh tolong tanam macam-macam, yang hasil tadi menjadikan kita dapat balik harga tanah tu. Mungkin. Tapi kalau kita cerita, kita ditipu hal agama. Dia katakan bahawa hidup ni sekali je, lepas mati tak ada apa-apa. Bayangkan orang tertipu macam tu. Dia mendustakan adanya hari akhirat, adanya kematian. Bagaimana hari di mana dia menghadap benda ni? Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Inilah azab yang kamu dahulu dustakan. Ini paling kita takut. Bila mendustakan kebenaran akhirat. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila Rasulullah menyatakan ulama waris Nabi. Kerana para ulama membawa kebenaran akhirat. Bila ada orang cuba jauhkan manusia dari ulama, mereka menjauhkan manusia daripada kebenaran akhirat. Yang paling rugi sekali kita tak tahu. Yang paling merugikan kita. Saya katakan urusan dunia, kalau tuan-tuan ditipu, tak besar mudarat. Kadang-kadang yang ditipu kita balik pada dia balik. Tapi urusan akhirat, ini urusan yang kebenaran yang perlu kita cari. Supaya kita tak menyesal dalam kehidupan kita. Dia ceritakan, bila Allah berfirman pada gunung-gunung, wahai pada gunung, di antara kamu akan kupilih untuk bertutur dengan hamba-Ku Musa. Maka semua gunung-gunung meninggi diri, naik. Kerana pada anggapan gunung yang lebih tinggi itu akan jadi tempat bercakap. Melainkan gunung Tur Saina. Allah memuji, Allah menyebut keberkatannya Al-Quran. Bila Allah menyebut wa Turi Sinin, dan demi gunung Sinai. Wa Tini wa Zaitun wa Turi Sinin. Allah menyebut, memuji gunung Sinai. Bagaimana bahtera Nabi Nuh semalam kita cerita mendarat di gunung Judi. Kerana ada keistimewaan gunung itu Judi, sehingga Allah sebut dalam Quran. Dan demikian juga Tur Saina. Tur Saina tempat yang berkat, mulia. Sebab itu orang Yahudi dia nak jajah Tur Saina ataupun Sinai. Dan dia telah menjajahnya. Sehingga Allah beri kemenangan kembali pada orang Islam untuk mengambil kembali Sinai. Kata Sinai ni rebutan 3 agama sampai sekarang. Kristian, Yahudi dan Islam. Situ orang penyembah berhala tak rebut. Kerana kemuliaan kan dia di situ ada sejarah Nabi-Nabi. Khususnya Nabi Musa AS. Bukan Nabi Isa. Ini misal juga ada cerita di Gunung Tur Saina. Tempat yang kalau tuan-tuan pergi, tempat tu kita tengok bukanlah tempat subur. Tempat ni kawasan Gunung Ganang. Kalau panasnya panas, kalau sejuknya sejuk. Tempatnya tak ada sungai. Tapi kalau hujan dia boleh jadi sungai. Dia kita panggil bukan padang pasir tapi padang batu. Tempat di mana Nabi Allah Musa dan Bani Israel pernah terkurung di situ selama 40 tahun. Maka Gunung Sinai ini dia merendahkan dirinya. Maka Allah memilih Gunung Sinai tempat Allah bertutur dan berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Maksudnya daripada kisah ini nak tunjuk kelebihan merendah diri. Kita melihat contoh agung kita baginda sama-sama merendah diri, tawaduk dan khusyuk. Kerana apa dia punya kaitan tawaduk dan khusyuk? Seorang merendah dirinya kerana Allah, maka ini disebut khusyuk dan tawaduk. Sebab kita bukan merendah diri kerana manusia, tak ada. Rendah diri kita kerana Allah. Di situlah maksud kita merendahkan diri pada Allah. Walaupun zahirnya nampak dengan makhluk. Kenapa awak bagi salam kanak-kanak? Sebab Allah suruh. Sebab Rasulullah buat. Itu cara kita merendah diri. Kenapa awak tolong isteri ni? Buat kerja rumah. Kan Rasulullah melakukannya. Itu tanda kita merendah diri kita. Dengan mengikut contoh Nabi SAW. Ini akhlak berkait dengan tawaduk dan kelebihan dan keutamaan. Dan sebagainya kita sebut. Tidak pernah rugi orang yang tawaduk. Tak pernah. Sejarah menunjukkan yang rugi ialah orang sombong. Dan bila seorang tu sombong, tak ada orang yang akan mengasihi dia. Tak ada. Seorang bila tawaduk, semua makhluk akan mengasihi dia. Semua makhluk. Seorang sombong, dia terkena mihna ujian yang tak akan dikasihani. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang tu sombong,
apa jadi pada dia, orang tak akan kesian ke dia. Ceritalah dia sakit ke tak ada kesian. Sebab dia sombong tu. Seorang yang tawaduk, waktu dia dalam keadaan sihat pun orang masih lagi memandang dia dengan kesian belas. Orang suka dia, simpati pada dia. Walau tak ada benda, dia okey, tak ada masalah. Tapi orang melihat dirinya. Kalau kita katakan Islam dibina dengan asas tawaduk. Sehingga Allah mewahyukan pada Nabi SAW. Bagaimana kata Rasul, Inna Allaha auha ilayya an tawaduk. Allah wahyukan kepadaku, kepada kamu semua wahai orang Islam, sifat mengendah diri. Sebab itu Islam ajar kita, bila menang dalam perang, bukan masuk dengan mendapik dada, tapi tundukkan kepala. Sambil istighfar dan memuji Allah. Bila menang, tentera Islam hendaklah masuk dalam keadaan tunduk kepala. Dia tak boleh angkat kepala, angkat dada, tak boleh. Kenapa nak tunjuk rendah diri? Baik, kami bersedia merendah diri walaupun dengan kemenangan dan kekuasaan. Kami tak jadikan kemenangan dan kekuasaan untuk menonjol diri kami. Lalu menggunakan kemenangan dan kekuasaan untuk balas dendam, untuk menindas, untuk menzalimi. Bukan itu cara orang tawaduk. Orang tawaduk, bila mana dapat kuasa, ditunduk mengharapkan belas kasihan Allah untuk menjalankan amanah yang berat dan tanggungjawab yang besar. Supaya dia mendapat pahala dan kedudukan yang baik di sisi Allah. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.